السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan JK Surau yang sudi menjemput saya, seterusnya yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, dan yang saya hormati muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni dapat saya hadir di surau tuan-tuan. Mudah-mudahan kehadiran saya ini dapat serba sikit perkongsian ilmu dan dapat kita amalkan insya-Allah. Terlebih dahulu suka ceritalah saya memperkenalkan sikit nama saya. Seperti mana Tuan Imam beritahu tadi, Muhammad Ramadan bin Syawal, bukan nama sebenar Muhammad Ramadan bin Jamaluddin. Saya berasal daripada Johor Bahru, kemudian duduk di Perak, kemudian belajar di Kelantan, kemudian berkahwin dengan orang Terengganu, kemudian menetap di Sungai Buloh, Selangor. 4 negeri, 5 negeri, seorang isteri. Takut ada orang kata banyak negeri banyak isteri dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita punya masa pun terhad. Jadi saya nak kongsikan sedikit satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yaqrahuhuma ibnu Adam, yaqrahu al-mauta wal mautu khairul lahu min al-fitnah. ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب." رواه أحمد عن محمود. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ithnani, yakni dua perkara. Ithnani maksudnya dua lah. Dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia. Manusia paling benci sekali dua perkara ni. Apa tu? Kita tengok ni. Apa dia dua perkara yang manusia paling benci sekali? Yang pertama, katanya Nabi SAW, kita kena ingat, apa yang Nabi Muhammad cakap semuanya betul belaka. Tak ada yang silap. Sebab itulah kalau kita cakap, ustaz cakap, tok guru cakap, tok guru silap, tok guru pun silap. Dah manusia biasa, bukan Nabi. Tok guru pun boleh silap deh. Oh dahsyat, tok guru boleh silap. Ustaz pun boleh silap deh. Tok imam pun boleh silap. Ya Allah. Silap tu perkara biasa.
tak silap semua hidup dia, tak pernah melakukan kesilapan. Itu baru perkara yang luar biasa. Maka apa yang Nabi SAW beritahu semuanya benda betul lah ke? Tak ada yang silap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW tidak akan berkecek, tidak akan bercakap melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah ada orang kata Rasulullah pun pernah berjanji tapi dia khianati janji, maka kita tak boleh kata lagu tu. Sebab apa? Bila kita kata Rasulullah ni khianat, maka membawa kepada Allah Ta'ala pun khianat juga. Kalau kita kata Rasulullah ni tidak amanah, membawa pada kata Allah Ta'ala pun tak amanah juga. Sebab apa? Sebab yang melantik Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi lagi Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kata Nabi Muhammad ni tak siddiq, tak amanah, membawa kepada Allah Ta'ala pun serupa juga. Maka sebab itulah jangan kita kata kepada Nabi SAW. Dan mengikut dalam hukum Islam, siapa yang caci maki Nabi Muhammad, boleh kita bunuh ke atas dia. Cuma mengikut hukum Islam je lah. Ni, kalau kita buat juga undang-undang sekarang ni tak boleh lah, kita pula dibunuh nanti ni. Tapi tak ada masalah kalau kita memperjuangkan hukum Islam. Gitu. Kata Nabi SAW yang pertama, yang manusia benci sangat tu apa dia tu? Yang pertama, mati. Itu dia ni. Walhal mati itu terlebih baik baginya, bagi seorang, daripada fitnah. Mati. Rupanya manusia ni banyak yang benci kepada kematian. Dalam satu kitab, ulama bagi tahu siapa yang suka mati, dia suka nak berjumpa dengan Allah. Siapa yang benci kepada kematian, dia benci nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila sebut tentang mati, kata ulama, siapa yang banyak ingat mati, dia banyak ibadat kepada Allah. Siapa yang tak banyak ingat mati, kurang sikit amal ibadat. Malah nak dengar kuliah malam ni, dekat pemikiran, ingat mati, awak tu umur 74 dah tu, macam-macam penyakit dah ada, kecil manis, darah tinggi, gaut ada berlaku. Dengar kuliah, ingat mati, dengar kuliah. Berasa malas nak bangun sembahyang subuh, fikir balik, ingat mati, umur awak tu berapa dah tu, ingat mati tu. Baru ni awak aksiden dah, sikit lagi matilah awak. Ni ingat pemikiran kita tu, ingat mati. Maka membawa kepada dia bangun subuh, pergi sembahyang berjemaah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang mati, sekarang kita duduk di akhir zaman, yang mana katanya Rasulullah SAW mafhum dalam hadis. Rasulullah kata apa? Tanda-tanda akhir zaman, banyaknya kematian yang mengejut. Kematian yang mengejut. Tengah-tengah azan, hayya rasulullah, mati. Ni. Tengah-tengah dengar kuliah, ni rasa ngantuk lelah, mati lalu. Subhanallah. Maka itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita tak pelik, ulama bagi tahu kematian itu terbahagi kepada dua cara dia mati. Satu, mati dalam keadaan terkejut. Satu lagi, mati dalam keadaan tidak terkejut. Terkejut lagu mana terkejut? Terkejut, dia rasa sihat, dia tak ada masalah apa-apa, tengah-tengah berjalan rebah, mati. Itu mati dalam keadaan terkejut. Tengah-tengah sembahyang rebah, mati. Itu mati dalam keadaan terkejut. Adapun mati dalam keadaan tidak terkejut, duduk hospital lama dah, 6 bulan dah, akhirnya meninggal dunia, maka ni mati dalam keadaan tidak terkejut. Sakit kanser lama dah, 2 tahun dah, akhirnya mati, maka ni mati dalam keadaan tidak terkejut. Bila orang tanya, Dola dah mati? Dah mati dah. Oh, dah mati. Iyalah, betul lah. Dia pun sakit kanser lama dah, tak pelik dah kalau dia mati. Kalau orang kata Tok Imam dah mati, Tok Imam mati, umur dia baru 25, baru malam tadi jadi Tok Imam, mati dah. Iyo, contoh belaga dengan lembu, contoh ni bukan Tok Imam sini lah, contoh. Maka itulah mati. Tapi bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, dia suka kepada kematian.
Sebab itulah para sahabat mereka tak dihias dunia dengan begitu cantik. Jadi mereka suka kepada kematian. Kita ni akhir zaman, dunia ni dihias dengan begitu cantik. Itu yang menyebabkan kita, Allah tak nak mati lagi. Tak nak mati lagi, biarlah umur kita boleh 100 tak apa dah. Aduh, tak nak mati lagi. Sebab dunia ni dihias dengan begitu cantik. Zaman Rasulullah, para sahabat sekalian, mereka sembahyang di pasir, pacak tiang pak. Maka sembahyang ni masjid, maka sembahyang dalam keadaan berpasir. Jangan cakap kipas, aircon pun tak ada. Rumah-rumah mereka bukan macam rumah kita. Maka mereka bila dengar Rasulullah cerita bab syurga, bila Rasulullah cerita bab bidadari, bila Rasulullah cerita bab keindahan syurga, membawa kepada mereka suka nak mati. Adapun zaman kita ni, bila diceritakan syurganya, adanya makanan-makanan sedap, kita fikir kat rumah aku lagi sedap makan. Adanya bidadari yang cantik-cantik, bini aku 3 orang, ni baru kahwin tahun lepas, contoh, lagi cantik, malah nak mati. Maka membawa kepada apa-apa hiasan dalam dunia ni, membawa kepada dia benci kepada kematian, tak nak kepada kematian. Ia betul, ada sejarah para sahabat ada yang kaya, tetapi kekayaan mereka letak di tangan mereka. Mereka kalau panggil seruan jihad, hayya ala jihad, mereka boleh tinggalkan segala-galanya. Kereta mereka, tak adalah kereta zaman tu lah, seolah-olah gitu, tinggalkan segala harta-harta kekayaan mereka. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kahwin dengan Rasulullah jadi miskin. Sebelum kahwin dengan Rasulullah jadi kaya. Zaman kita pula, isteri kita bila kahwin dengan kita miskin, lama-lama kahwin jadi kaya. Bila kaya, setengah daripada mereka lupa diri pula, wal'ayazubillah. Adapun Khadijah redha kahwin dengan Rasulullah jadi miskin. Yang sebelumnya daripada itu, Khadijah ni terkena dengan orang kaya, akhirnya jadi miskin, tak ada harta, apa-apa kedana. Sebab apa? Sebab mereka nak pergi kepada negeri akhirat, suka kepada kematian. Maka sebab itu Rasulullah bagi tahu dalam hadis, manusia ni kebanyakannya, bukan semua, benci kepada kematian. Tanda dia benci kepada kematian, makin banyak dia cari harta dunia. Umur dah 70 dah, masih lagi, tu tanah aku nak beli tanah tu, tu tanah aku. Orang minta, Pak Haji, boleh ke kita nak minta tanah tu sikit, masukkan pada sikit je, nak buat tandas surau. Tak boleh, nak bayar. Aduh, Pak Cik weh, umur 70 dah, nak buat apa lagi dengan tanah? Nanti kita duduk tanah kubur juga. Tanah tu kita wakafkan, boleh pahala sampailah kita masuk dalam kubur. Maka orang yang sibuk duk cari harta ni walaupun dah berumur dah, inilah orang yang benci kepada kematian. Maka orang yang sibukkan dengan amal ibadat, dia suka kepada kematian, dia tak benci kepada kematian. Dalam kitab Ta'limu Aulad, dia kata seseorang yang cari harta pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, akhirnya dia mati, harta dia tinggal kepada anak-anak dia. Dia amal ibadat pun tak sempat nak buat. Kata ulama dalam kitab Ta'limu Aulad, bukan saya kata, dia kata sebut 6 kali bodoh. Ataupun boleh baca 6 harakat bodoh. Itu bukan saya kata, kata ulama. Tengok dalam kitab Ta'limu Aulad. Maka sebab itulah kita ni orang Islam, beza pahaman kita, ideologi kita beza dah. Orang Islam mati besok-besok, pahaman kita dalam kubur ada soalan munkar nakir. Orang kafir ikut dia lah, nak menipu ke, nak bohong ke, nak kejar harta dunia ke, sampai bila-bila, sampai tua ke, ikut dia lah. Sebab pahaman dia bahawa dalam kubur tak ada soal jawab. Mati tu jadi tanah macam biasa, tak ada soal jawab munkar nakir, tak adanya syurga, tak adanya pada mahsyar. Itu pahaman mereka. Kenapa kita orang Islam nak ikut pahaman mereka? Sibuk cari dunia, sibuk cari kemewahan, akhirnya lupa akhirat. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena ingat, dalam Islam ni bukan semata-mata sembahyang. Siapa yang sembahyang tak mengaji ilmu tauhid, ketahuilah dia kena tipu dalam ibadat. Siapa yang sembahyang pagi petang siang malam, dia tak belajar ilmu fiqah, ketahuilah dia tipu dalam ibadat. Syaitan ni cerdik dia bukannya ada PhD, tapi dia cerdik. Dia tak ada PhD, tapi dia cerdik sungguh. Tuan-tuan,
Bukan semata-mata orang yang minum arak tu ditipu oleh syaitan. Betul, orang yang minum arak tu ditipu oleh syaitan. Bukan semata-mata tu. Bukan semata-mata orang yang berzina tu ditipu oleh syaitan. Bukan semata-mata orang yang minum ketum, campur dengan ubat batuk, campur dengan Coca-Cola tu ditipu oleh syaitan. Dalam ibadat juga sebenarnya ada juga celah-celah situ ditipu oleh syaitan. Tapi yang kita takut ditipu dalam ibadat tu, kita takut tu. Tengah-tengah ceramah, weh awak hebat weh, itu ditipu oleh syaitan. Tapi kita tak sedar. Tengah-tengah dengar kuliah, weh orang lain tak mari belaka, aku seorang mari. Maka ditipu oleh syaitan. Ataupun sembahyang tahajud tiap-tiap malam, akhirnya Allah Ta'ala tak kenal, maka ditipu oleh syaitan. Bila kita tanya dia, siapa itu Allah? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah. Siapa itu Allah? Tuhan. Ke mana? Tak kenal Tuhan. Selama buat ibadat dia tak kenal Tuhan. Allah tu siapa Allah? Allah ismu li dhati wajibal wujud. Allah satu nama bagi zat yang wajib ada. Maka itu boleh tanya lagi, mana dalil ada Allah? Bumi ini, kenapa bumi ini menjadi dalil kata ada Allah? Tak tahu. Berat ni. Maka selama ni kita buat amal ibadat, sebenarnya tuan-tuan takut ditipu oleh syaitan. Sebab iblis ni, Nabi Adam mula-mula sekali makhluk manusia telah diganggu oleh iblis ni, telah disesatkan oleh iblis, diganggu. Maka kita ni bukan nabi, bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in tabi'in, bukan tabi'in tabi'in tabi'in, bukan ulama, bukan para salihin, bukan para sufi. Hanya manusia dua cendol di tepi jalan. Maka lagilah ditipu oleh syaitan. Lagilah dibimbangi, takut ditipu oleh syaitan. Maka sebab itulah tuan-tuan dan dirahmati Allah, salah satu perkara untuk kita terus buat amal ibadat ialah sentiasa ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Berjalan ingat mati, bercakap ingat mati, ibadat ingat mati. Saya hari itu tersentuh tuan-tuan. Saya pergi satu masjid, saya tak ingatlah di mana. Saya tazkirah Jumaat, kemudian saya baca khutbah. Lepas saya baca khutbah, ada imam muda jemputan, imam muda apa saya tak ingat. Sebelum dia semayang, dia kata tahu sufufakum. Dia berpusing menghadap kiblat. Okey, makmum-makmum sekalian, ingatlah semayanglah Jumaat ini seolah-olah semayang ini semayang yang terakhir untuk kita. Allahu Akbar. Saya terus tersentuh. Sudah. Ni. Kan nampak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan katalah contoh lah. Katakanlah semayang isyak kejap lagi, semayang isyak yang terakhir bagi kita. Contoh, katakanlah semayang isyak yang terakhir bagi kita. Agak-agaklah kita nak semayang 5 minit ke ataupun 50 minit. Rasa-rasalah mesti 50 minit. Ni 50 minit, Allah bismillah. Bismillah saja 10 kali ulang. Nak menangis? Bismillah menangis. Bismillah menangis. Ni subhanallah. Maka sebab itulah ingat mati, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus dapat buat amal ibadat. Sebab kita ni diibarat macam kata perpatah lah. Mati itu tiada tersakat. Datang dia semakin lama semakin dekat. Seumpama ikan duduk dalam pukat, menunggu tuan nanti angkat. Itulah mati. Ni. Maka harta-harta yang kita ada semua akan ditinggalkan. Kampung luas ni, kampung luas, padang luas, kampung sorry. Rumah besar, kampung luas ada ia. Itu akhir tinggal juga akan dia. Ingat-ingat serta fikir sehari-hari. Kita duduk dalam kubur seorang diri. Seorang-seorang tuan-tuan. Segala harta yang kita ada tinggal belakang. Kan ada hadis, 3 perkara akan ikut, 2 akan balik. Keluarga kita, harta kita akan balik. Satu je yang akan ikut kita ke dalam kubur. Apa dia? Amalan. Ramai orang perasan bila amalan tu, amalan baik dia ikut. Salah. 2 amalan yang akan ikut kita. Amalan jahat yang kita buat di atas dunia, amalan baik yang kita buat di atas dunia. Kedua-dua akan masuk ke dalam kubur ikut sekali. Kalau banyak amalan baik, insya-Allah kita ahli syurga. Kalau banyak amalan yang jahat, maka habislah kita. Kita lah orang lain, wal'iyadzubillah. Maka di antaranya amalan
di antara amalan nak merdeka daripada api neraka, kata seorang ulama yang pertama, banyakkan bertaubat kepada Allah. Banyakkan taubat. Duduk atas motor bertaubat. Saya kadang-kadang pergi ceramah naik motor tuan-tuan, kadang pergi Seri Kembangan, kadang-kadang pergi Bangi. Duduk atas motor tu kadang boring. Jadi macam-macam lah saya buat. Ni, kan kita pakai mask, pakai helmet. Jadi bila kita cakap sikit, dengar sampai ke telinga. Macam-macam, selawat apa semua, gomoh belaka. Sampailah ke surau. Maka tuan-tuan pun kena buat macam gitu. Duduk sambil-sambil atas motor pergi ke surau, buat taubat kepada Allah. Jalan ketiga rukun taubat. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, berazam. Ketiga, menyesal. Saya kalau hurai tiga benda ni panjang pula. Saya hurai satu je. Menyesal dalam taubat bukan menyesal yang sikit-sikit. Menyesal yang sikit ni macam gini. Ni, hello, Assalamualaikum, Tok Imam. Salam. Kenapa Tok Imam tak datang malam ni? Oh, saya ada kerja sikit. Allah rugi Tok Imam. Malam ni ada kari kepala ikan. Ya ke? Allah ruginya saya. Menyesal saya tak datang malam ni. Contoh. Maka itu menyesal yang sikit je. Dia nak dalam taubat, nak menyesal macam gini. Kita kahwin 10 tahun dah, tak dapat anak. Ni, macam-macam ubat, macam-macam minyak guna belaka. 10 tahun dah kahwin, tak dapat anak. Akhirnya takdir Allah, tahun yang ke-11 kita dapat anak. Bila kita dapat anak, kemudian anak kita pun makin lama makin membesar. Ni kita pun satu hari beli telefon yang paling mahal sekali, Apple, yang harga dia 6,000. Baru beli kemarin dulu. Anak kita pun ambil main. Rumah kita kebetulan tingkat 16, dia lempar ke bawah, pecah. Kita punya handphone yang baru beli, harga dia 6,000, kumpul duit hampir setahun. Maka kita marah dengan anak kita. Kita ambil lah 2-3 lidi tu, kita piak dia, pukul. Nakal dia ni. Asbab daripada kita pukul anak kita, dia pun meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, kita rasa menyesalnya. Biarlah telefon aku kumpul duit pun tak ada masalah, tak payah pukul pun tak apa. Maka dia menyesal dengan sebab dia rotan anak dia tadi. Menyesal macam gitulah perlu ada kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah bagi tahu, Rasulullah ni bertaubat kepada Allah 70 kali satu hari. Kalaulah kita tak ingat 3 rukun taubat tu, bermakna kita jarang bertaubat kepada Allah. Rasulullah 70 kali. Sambil-sambil tidur pun boleh ingat 3 rukun taubat. Tapi kalau kita tak ingat 3 rukun taubat, bermakna kita jarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Taala sendiri, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa. Bertaubatlah. Apa dosa yang kamu buat, semua Allah Ta'ala ampunkan. Tak kira lah dosa besar ko, dosa kecil ko, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh ampunkan. Yang penting kita bertaubat kepada Allah. Ini di antara amalan akhirat. Amalan nak merdeka daripada api neraka. Yang kedua, di antara amalan nak merdeka daripada api neraka, banyakkan kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ikutlah istighfar macam mana. Kalau boleh istighfar tu sekalikan dengan kedua ibu bapa kita. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang terbaik sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wa akthara min 70 marratan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasulullah bertaubat kepada Allah. Maka sebab itulah kita banyakkan bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan untuk merdeka daripada api neraka, banyakkan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan ni dia skop dia luas. Kita senyum kepada orang pun melakukan kebaikan. Beri salam kepada orang, Assalamualaikum, pun kebaikan juga.
Kita tolong orang pun kebaikan juga. Apa-apa kebaikan. Kerana satu hari ada seorang budak ni, seorang gulam, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tercium seorang wanita yang bukan mahram ni. Lalu Rasulullah pun senyap. Rasulullah pun pergi masjid sembahyang, dia pun pergi masjid sembahyang. Habis sembahyang, Rasulullah panggil dia, sini. Rasulullah pun sebut kepada dia, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang awak buat menghapuskan segala kejahatan-kejahatan. Maka dalam tiga ni, kalau kita perasan lah, tiga ni, taubat, istighfar dan melakukan kebaikan. Kalau kita perasan, tiga benda ni boleh hilangkan terus kita punya dosa-dosa. Dosa besar ke dosa kecil. Kalau kita buat hari-hari, bermakna hari-hari kita tak ada dosa, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, banyakkan kita ingatkan kepada kematian. Yang kedua, katanya Nabi SAW, manusia yang paling benci sekali, yang pertama mati tadi. Yang kedua, sedikit harta. Walhal sedikit harta itu mengurangkan hisabnya di hari kiamat. Itu biasa dah. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kalau tak berapa nak ada duit, mana ada kawan datang kat kita. Sebab dia tak suka sedikit harta kita. Tak kira lah sama ada kawan kita ataupun kita sendiri tak suka sedikit harta. Sebab tu ramai orang buat kadang-kadang sampai 5-6 kerja. Ni 5-6 kerja, pagi jual roti canai, tengah hari jual apa? Jual nasi kerabu, petang pula jual nasi goreng Pattaya, malam pula jual apa lagi? Burger. Ni tengah malam pula jadi security. Security tak apa ke, tak apa, boleh tidur dia kata. Maka banyak kerja dia buat. Dia kerja banyak ni tak menjadi kesalahan dalam Islam. Yang menjadi kesalahan bila banyak sangat kita buat kerja dunia, menyebabkan kita tinggal serba sikit kerja akhirat. Ada orang jumpa saya ni tak sempat nak mengaji Quran, sibuk dengan kerja. Tak ada masalah kalau kita sibuk dengan kerja. Yang penting jangan tinggalkan akhirat ni. Tapi kalau ada terjejas dengan pengajian, dengan ibadat akhirat, bermakna kita kena ubah kita punya kerja tu biar sempat untuk kita buat amal ibadat akhirat. Okey. Berkenaan dengan sedikit harta ni, betul, manusia memang tak suka sedikit harta. Hatta kalau kita pergi rumah seorang makcik, bukan kita lah, orang lain kita pergi rumah seorang makcik, kita kata, makcik, saya ni Allah minat sangat lah dengan anak makcik ni, minat sangat lah dengan anak makcik. Contohlah siapa nama? Noah, Haji Noh contoh. Datang rumah Haji Noh, contoh ni contoh. Datang rumah Haji Noh, ada seorang dia kata, Pak Cik, saya ni berkenan sangat dah dengan anak Pak Cik itu. Lepas tu Haji Noh pun kata, awak kerja apa? Saya ni kerja tok siap surau je. Gaji sebulan 500. Itu pun kadang-kadang dia bagi 400, ada lebih bagi lebih. Ni. Tak ada dia bagi sikit. Katanya seorang budak ni contoh Jadi Haji Noh pun kata, awak ada rumah ke? Adalah, rumah itu pun pondok bagi. Duduk belah kanan, jongkit belah kiri. Duduk belah kiri, jongkit belah kanan. Kereta adalah kereta Datsun tu. Start pun 2-3 kali baru hidung. Gegang enjin. Kalau duduk kat dalam tu jadi macam spa dah. Goyang-goyang dulu baru start hidup kereta. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula datang, Assalamualaikum, gaya lain sikit, Assalamualaikum, ada ni. Dia kata, Haji Noh, Pak Cik, saya minat dengan anak Pak Cik ini, minat sangat. Haji Noh pun kata, awak kerja apa? Saya jadi pegawai bank di Putrajaya. Aduh, awak ada rumah? Alhamdulillah, depan Menara KL tu Pak Cik ada nampak tak satu bangunan? Itu rumah saya lah. Aduh, awak gaji berapa sebulan? Taklah banyak mana, lebih kurang basic 8,500 lah. Tak banyak mana sangat tu. Datang naik kereta apa? Datang naik kereta Lamborghini. Contoh. Okey. Di antara yang tok siap surau dan juga pegawai bank, mana kita pilih? Rasa mana kita pilih?
Kita bandingkan harta lah. Jangan bandingkan semaya ke tak semaya. Bandingkan harta. Mana kita pilih? Kalau kita rasa kita nampak pilih kepada sedikit harta, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan kita ni tidak pandang kepada harta sangat. Tapi kalau kita pilih kepada yang banyak harta, yang ada pangkat, ini yang termasuk dalam hadis Nabi SAW. Manusia ni memang suka benci kepada kemiskinan, benci kepada sedikit harta. Ini termasuk dalam hadis Nabi. Maka itulah akhir zaman, tuan-tuan. Kalau kita tak ada harta, siapa dia nak kawan dengan kita? Sebab itulah lagu tahun 90-an dia kata apa? Waktuku senang, ramai kawan-kawan dan tauladan, tapi bila ku susah, mereka menjauh. Jauh sungguh. Ni, maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau dia nak kaya, dia boleh kaya. Orang tawarkan dia harta yang begitu banyak di Mekah, tapi Rasulullah tak nak. Sebab mereka suruh Rasulullah berhentikan sebar Islam, mereka bagi harta. Dan satu hari Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, orang kaya yang buat ibadat dan orang miskin yang buat ibadat, maka orang miskin ni buat ibadat, masuk dalam syurga 500 tahun lepas itu barulah orang kaya yang buat amal ibadat masuk ke dalam syurga. Bezanya taklah jauh sangat, 500 tahun ya tuan-tuan. Ni maka tuan-tuan rahmati Allah, itu orang kaya yang beriman. Kalau orang kaya yang makan rasuah, orang kaya yang menipu, lagi dahsyat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila tengok dalam api neraka, banyak daripada mereka orang-orang kaya. Kalau 10% orang kaya, 70% masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua, tapi ada. Sebab itulah sejarah Qarun, dulu dia miskin, dia ingat Allah, tapi bila dia kaya, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itu satu hadis dan dua perkara yang dia memberi peringatan kepada kita supaya kita ambillah yang pertama, ingat mati, dan yang kedua ni ramailah orang yang sedikit harta. Kalau Allah Taala takdirkan kita juga sedikit harta, nak buat macam mana? Tapi kalau kita usaha dah, masih lagi sedikit harta, tak ada masalah. Ni bukan tidak disuruhkan kita usaha kena usaha. Ni kalau Allah Taala nak bagi rezeki lebih, alhamdulillah. Kalau Allah Taala nak bagi sama juga, nak buat macam mana? Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, satu hadis Nabi SAW ni memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan rahmati Allah, tadi Haji Nur bagi tahu kepada saya, malam ni kita ada buat infak dekat belakang tu, ni sumbangan untuk Al-Fadhil Tuan Guru Siddiq Noh. Jadi insya-Allah ni tuan-tuan boleh bagi sedikit infak kepada Al-Fadhil Tuan Guru Siddiq Noh untuk bantu dia ditimpa musibah sedikit. Bantulah Tok Guru, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab kita pun akhir zaman ni Tok Guru pun tak banyak dah. Jadi insya-Allah kita bersama-samalah bantu Tok Guru. Ni bagilah sedikit sumbangan ataupun infak tuan-tuan, puan-puan sekalian, letak dalam tabung tu. Kalau boleh janganlah bagi warna biru sangat. Biru mata AJK nak kira ni. Bagilah warna hijau tu. Jadi insya-Allah boleh pakat-pakat beri sumbangan. Kalau boleh ni tak ada seorang yang terlepas. Saya tak ada duit RM1 pun tak ada masalah. Kerana banyak fadilat-fadilat orang yang memberi sumbangan ni. Di antaranya Rasulullah bagi tahu, dawu mardakum bisedekah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Kalau tak baik dalam dunia, baik di akhirat. Dan di antara lagi kata Rasulullah, as-sadaqatu tamna'u mas'alatas su. Sedekah menegah seorang itu mati dalam keadaan kejahatan. Banyakkan bersedekah, insya-Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Salah silap daripada saya mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.